Lah. Sedikit sebanyak berkaitan dengan ubi, dan kalau anda semua nak tahu, ubi ni sebenarnya pertama kali dijumpai pada tahun sekitar 5,000 tahun yang lalu dan paling popular di Amerika Selatan. Makin lama makin meluas sampailah sekarang ni pun kita dah jadi antara makanan ruji di Malaysia. Dan untuk menu pertama, ni dia kita bersama dengan Encik Jeffrey Mejan yang akan berkongsi tentang batang keladi masak asam. Wish, sedapnya. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey abang, pertama sekali saya nak tanya, masak asam ni, batang keladi masak asam ni, dia menu dari negeri mana tu? Saya rasa semua negeri ada. Oh ya? Ada yang, yalah, kita meraihkan je lah kan. Ada yang negeri Melaka pun ada dia punya menu dia kan. Jadi saya daripada Ijuk, Kuala Selangor. So cara inilah yang mak saya ajar. Inilah cara daripada Kuala Selangor punya menu lah. Dan hari ini abang nak kongsi dengan kita. Jadi yang diperlukan pastinya lah batang keladi. Lagi mungkin abang boleh kongsikan? Batang keladi, bawang besar biasalah. Lepas tu cili besar, ada sedikit bilis, kunyit hidup, lengkuas, bunga kantan, daun Allahu Akbar, daun daun apa tu, untuk buat laksa. Daun kesum, betul. Asam keping. Setengah-setengah tempat kalau masak asam ni dia letak belacan. Tapi saya tak. Kenapa tak tu? Sebab satu tak biasa makan belacan. Jadi sebenarnya boleh ada pilihan. Boleh. Letak belacan, bolehlah letak setengah tempat ada letak belacan, setengah tempat tak adalah. Okey. Abang Jeffrey, mari kita mulakan. Pertama sekali apa yang kita perlu lakukan? Bahan-bahan yang saya sebut tadi tu, kita inilah ni batang keladi yang dah kita rebus kan. Kita yang untuk mengelakkan dia gatal sebenarnya kita rebus dululah. Kita dah lepas siang apa semua, kita cuci, lepas tu kita rebus. Dalam rebusan tu kalau boleh je kita letak, masa rebus tu kita letak garam sikitlah. Letak garam dengan asam keping untuk mengelakkan dia gatal. Dan inilah batang keladi ni kan. Batang keladi ada ke yang batang keladi yang bagaimana yang sesuai untuk masak asam ni? Dia batang keladi ni jangan main ambil je batang keladi janji kat tepi jalan nak buat masak, tak ada kan. Nanti gatal lah, betul. Dia keladi sayur lah. Baik, ini direbus berapa lama? Lebih kurang dalam 5 ke 7 minit. Sekejap je. Dia nak layukan je. Tak naklah jadi terlalu sangat lembik dia pula kan. Jangan lembik sangat sebab kita nak masak lagi lepas tu. Silakan abang, sambil kita buat, sambil Abang Jeffrey cerita tentang masak keladi asam ni. Selepas direbus? Tadi bahan-bahan yang saya sebut tadi ni, so ni kita kisarlah. So kita kisar bahan-bahan dia. Satu menu ni menu sehat lah bagi setengah orang kan. Orang kata menu diet lah. Betul. Orang cakap menu diet. Betul, menu diet, tapi boleh tambah nasi. Alamak, itu jadi macam mana? Itu macam tak jadi. So ni bahan-bahan yang tadi yang saya sebut tadi kita dah blend. So kita rebuslah. So tidak menggunakan minyak lah. Baik. Abang Jeffrey, kalau batang keladi ni kan, adakah dia memang sinonim dengan masak asam sahaja ataupun sebenarnya banyak lagi menu-menu lain yang boleh kita buat dengan batang keladi ni? Yang biasa saya masak batang keladi, kadang-kadang saya masak lemak. Masak lemak, kadang-kadang kita nak masak lemak kerak, ala-ala ataupun masak lemak. Ala-ala tu macam mana? Ala-ala tu apa ya? Ini menu istimewa dari Ijuk ke macam mana? Adalah. Mana-mana ada. Kalau dia ala-ala ni banyak dekat area Pantai Remis, Kuala Selangor. Kalau siapa-siapa yang nak bergahala ke Kuala Selangor, pergi ke Pantai Remis, kerang ada, ala-ala ada.
Oh, dia mesti. Okey, abang. Next episode abang kena datang untuk masak ala-ala pula. Boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Ini tadi yang dikisah kita masukkan ke dalam periuk yang berisi air panas lah. Yang didihkan terlebih dahulu. Pastikan sebelum kita masak tu, kita didihkan air dululah. Kita dah didihkan, baru kita masukkan dia sampailah dia menggelegak. Dan kita letaklah lengkuas ni, kita just tumbuk je. Lepas tu dengan asam keping. Boleh guna asam jawa ke yang berbeza sedikit ke tak boleh? Boleh juga. Tapi lebih sedap sekeping lah. Okey, baik. Dia setengah orang ada yang setengah tempat. Kalau saya cakap tidak, nanti setengah pihak saya lagi sedap pakai asam. Ikut cita rasa masing-masing. Dia masak ni bagi saya mudah aje. Ikut selera. Betul. Dan saya suka meraihkan sahaja resepi-resepi yang ada dekat luar ni kan. Dan Abang Syafie juga banyak membuat video-video konten di TikTok menggunakan dapur kayu api, betul? Ya, betul. Mengapa? Sebab seronok. Bagi saya nak kongsikan menggunakan dapur kayu tu kepada orang luar. Bila kita dah kongsikan kepada orang luar, itulah generasi-generasi yang ke depan ni yang tak tahu sebelum ni sebenarnya nenek kita, atuk-atuk kita ni masak gunakan dapur kayu. Dan sambutan daripada mereka yang tengok video tu macam mana? Allah Akbar, saya sangat teruja lah. Dia orang maksudnya dia orang teringat zaman-zaman makcik-makcik, nenek-nenek kan. Sekarang semua nenek makcik-makcik semua ada TikTok. Betul. Makcik-makcik punya followers lagi ramai sebenarnya. Okey, baik. Abang Syafie, ini kan kita akan biarkan dia masak. Baik. Tapi biasanya kan untuk batang keladi masak asam ni, ada tak gunya? Ataupun mungkin contoh nak masukkan ikan kembung sekali dalam ni, boleh ataupun tidak? Boleh. Kalau dia bahan yang saya masak ni sama macam masak pindang. Yang kalau saya masak lah. Bahan yang saya masak asam ni sama macam masak pindang. Kalau saya masak pindang ikan kembung, ikan senangin, saya ni je. Boleh je letak. Ikut selera lah. Tapi kalau kita tengok ni macam makan orang kata comfort food. Betul lah kan. Macam masing-masing kalau saya kalau kita tengok dekat kedai kan, macam-macam warna ada. Kadang-kadang kalau saya suka yang pekat macam ni lah, saya lebihkan kunyit hidup. Jadi dia ada warna. Sangat sihat juga sebenarnya. Jadi ini sebenarnya yang dah siap, betul? Ya, ini yang dah siap. Ini yang dah siap. Kalau boleh rasa sedikit hasilnya. Ini sebenarnya kalau tengok ni kan, ni macam warna-warna makanan orang pantang juga. Betul. Tapi saya tak pasti batang keladi ni sesuai ataupun tidak untuk ibu-ibu yang berpantang. Kalau betul mak saya lah kan, masa isteri saya bersalin, kita ni jangan makan benda ubi, angin. Betul. Macam-macam lah. Jadi itu kena ingatlah tu. Saya tak adalah makan. Okey, baik. Mungkin boleh masukkan ubi dah ke? Dah boleh ke belum? Boleh. Boleh kita masukkan batang keladi ni. Batang keladi ni kita boleh masukkan. Dan sambil-sambil tu kan Abang Syafie, di hadapan ni ada macam-macam lagi menu yang lain. Mungkin nak dikongsikan dan juga social media Abang Syafie sendiri. Yang ni biasalah ubi. Kalau saya kongsikan dalam dalam sosial media saya pun, saya suka benda-benda yang lama lah. Dengan ubi gorengnya, dengan apa semua. Cuma saya nak pesan lah kan. Ubi yang saya buat ni, biasa setengah orang dia bila dah rebus dia terus makan. Saya kalau rebus tak habis saya simpan. Yang ni yang kita dah rebus. Yang ni dah rebus. Kita boleh terus makan, tak ada masalah. Betul. Bila dah rebus, kita tak habis, kita simpan, frozenkan dalam peti beku. Dan bila-bila masa kita nak makan, kita goreng je. So jadilah macam tu dia punya bentuk. Jadi kenalah ada guna sambal ikan bilis. Ada guna sambal bilis dia kan, apa semua kan. Jadi dia kalau bila kita rebus, dia punya penghasilan dia tu lembut. Tekstur dia tu orang cakap lah, tu bahaya lebih. Bahaya ni saya rasa macam nak makan je. So yang ni, kalau yang ni pula ni sebenarnya makan sihat. Betul. Kalau orang dulu-dulu dia orang panggil jangan bening. Jangan bening ni sayur bening lah. Ubi rebus, daun kencur, bawang apa semua ni lah. Dia yang rebus saja. Tengok je pun kita dah tahu sangat-sangat menyihatkan. Okey, baik, sambil-sambil batang keladi tu dimasak, abang terakhir sekali mungkin nak kongsikan social media, terutama sekali TikTok yang mendapat sambutan ramai tu.
So, saya ucapkan terima kasihlah kepada follower saya yang memberi sokongan kepada saya berkenaan dengan media sosial. Terutamanya follower saya daripada TikTok lah sekarang kan. Alhamdulillah daripada FB pun sangat memberangsangkan. Saya jadi selalunya diorang minta kongsikan lagi berkenaan dengan berkenaan dengan masakan-masakan inilah. Baik. Jadi terus jangan lupa terus follow saya lah. Jeffrey Mijan 79. Ini mungkin ada juga followers Abang Jeffrey yang record siaran wanita hari ini dan tag abang di TikTok. Baik, terima kasih.